Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Syafika binti Muhammad Osman, A168654. Tajuk tugasan saya adalah guru impian ataupun guru yang anda kehendaki. Tugasan ini merupakan di bawah subjek pendidikan falsafah Islam. Baiklah, sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, marilah kita melihat pengenalan iaitu definisi guru itu sendiri. Guru adalah ahli ilmu yang menyampai dan mengembang serta menjayakan ilmu dalam masyarakat. Ia merangkumi ilmu pengetahuan mengenai Islam atau pengetahuan umum dengan ciri serta tugas yang perlu mendapat pembelaan sewajarnya dalam masyarakat. Mereka boleh menjalankan tugas dengan berkesan untuk mewujudkan umat yang beriman, berilmu dan beramal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri guru yang menjadi impian ataupun idaman saya, iaitu yang pertama adalah mempunyai ciri-ciri guru yang Rabbani, iaitu contohnya seperti seseorang guru itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai asas sebelum dia mengajar atau menyampaikan sesuatu ilmu itu. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang maksudnya ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Ini maksud Al-Quran itu merupakan petunjuk utama ataupun sumber rujukan utama bagi manusia. Jadi sekiranya seorang guru itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai asas sebelum menyampaikan ilmu, maka ilmu yang diajarkannya itu adalah baik untuk anak-anak muridnya. Yang kedua adalah menjadikan manusia sebagai hamba dan khalifah. Baiklah, seorang guru itu perlulah mempunyai ataupun berazam untuk menjadikan seorang manusia itu sebagai hamba dan khalifah, kerana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Az-Zariyat pada ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Maksudnya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang ketiga adalah menyempurnakan akhlak. Okey, baiklah, menyempurnakan akhlak ini merupakan salah satu ciri yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak, riwayat Ahmad. Okey, baiklah, di sini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan kepada umat manusia untuk Rasulullah menyempurnakan akhlak mereka daripada tidak bertamadun menjadi masyarakat yang bertamadun, daripada banyak membuat kejahatan kepada membuat kebajikan, daripada tidak mengenali Tuhan kepada mengenali Tuhan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan model utama bagi kita umat Islam. Jadi itu yang perlu dicontohi. Yang kedua adalah memenuhi ciri-ciri guru sebagai murabbi seperti muallim, mursyid, muaddib, muzaki dan mutli. Seterusnya, ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang menarik. Baiklah, ciri-ciri di sini bagi saya sangat penting kerana ia mampu menarik pelajar-pelajar untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru. Jadi, kaedah-kaedah perlu dipelbagaikan
kerana setiap anak murid itu mempunyai karakter yang berbeza-beza. Jadi kaedah pengajaran ini perlu diterapkan atau perlu diberi pendedahan kepada guru-guru yang bakal mengajar. Baiklah. Yang pertama, kaedah pertama adalah penerangan mengenai konsep. Menurut Al-Farabi, guru bermula dengan mencari perkataan sama maksud dengan konsep yang hendak diterangkan. Lepas tu yang kedua adalah kemudian memberi definisi konsep berkenaan. Kemudian diikuti dengan penerangan tentang bahagian-bahagian konsep berkenaan. Seterusnya terangkan ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum konsep berkenaan. Dan akhir sekali adalah menggunakan metafora, analogi, ilustrasi dan contoh untuk menjelaskan konsep berkenaan. Ini adalah menurut Al-Farabi cara untuk menjelaskan konsep untuk anak murid dia memahami sebelum mengetahui ciri-ciri dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam bentuk penceritaan. Dalam bentuk penceritaan ini, seperti mana metod yang ada di dalam Al-Quran yang banyak memaparkan kisah-kisah para nabi untuk diambil dan dijadikan teladan. Yang ketiga adalah unsur permainan. Unsur permainan ini contohnya untuk mencetuskan idea ataupun menggalakkanlah pelajar untuk belajar dalam kalangan pelajar itu sendiri. Ciri-ciri seterusnya adalah dengan guru perlulah menunjukkan kefahaman yang mendalam terhadap subjek yang diajar. Jadi mereka ni perlu mempunyai pengetahuan yang lengkap dan mendalam sebelum mengajarkan kepada anak-anak murid mereka supaya mereka lebih mudah untuk mengetahui konsep, ciri-ciri atau dan sebagainya lah tentang sesuatu ilmu yang dipelajari daripada guru tersebut. Yang kelima adalah tidak dipaksa menjadi guru. Jadi guru tersebut perlulah sukarela untuk menjadi seorang guru supaya niat yang ada ataupun azam yang ada daripada guru itu adalah jelas dan beliau boleh memberikan komitmen yang baik ketika mengajar. Yang keenam adalah mempunyai akhlak yang baik dan menunjukkan teladan yang baik. Ini kerana akhlak dan teladan daripada seorang guru ini memberi pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak muridnya kerana dia merupakan model yang utamalah bagi pelajar. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.